mungkin hidup akan dapat namanya bahagia. Tidak mungkin ada hati dan tenang dan lapang sekiranya apa? Kecuali dia bergantung balik pada Allah. Dia duduklah kat istana mana pun, kata Fir'aun itu tidak lagi orang yang paling lebih daripada dia. Istana paling besar, kata paling banyak pengikut, paling ramai askar, tentera paling taat dan sebagainya. Tetapi dia tidak pernah merasa tenang dalam hidupnya. Rasa takut yang akhirnya mendorong dia untuk membina pasukan membunuh semua anak laki-laki Bani Israel. Hanya kerana takut kuasanya digugah. Kerana takut dengan manusia. Kerana dia merasakan dia paling hebat dan tidak boleh ada orang yang lebih hebat dari dia. Maka akhirnya sengsara hidupnya dan sengsara matinya. Bumi tak terima. Sampai sekarang maminya ataupun mayatnya ada di museum di Mesir. Okey. Melihatkan kepada keyakinan ini, maka Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, utusan untuk kita ini mengajar doa kepada anaknya Fatimah, putrinya Fatimah, yang kita katakan doa kesusahan. Doa kesusahan. Doa bila susah, baca doa ini. Okey, Umi terjemahkan saya supaya senang pakai. Allah ya Allah, Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabb, Allah ya Rabb. Okey, ya Rabbku. Okey. Aku tidak menyengutukan Allah, aku tidak menyengutukan engkau, okey, dengan sesuatu apapun. Ini salah satu doa ketika Fatimah diajar oleh Rasulullah untuk membantu Fatimah ketika berada dalam kesulitan. Kita tahu Fatimah ataupun suaminya adalah Sayyidina Ali adalah antara sahabat Nabi yang juga miskin, maka hidupnya agak sulit, hidupnya agak susah, ambil upah dan sebagainya, sehingga kalau memasak kita kata tangan Fatimah pecah-pecah. Okey, kerana menggiling tepung ataupun gandum, dan akhirnya minta tolong dengan Rasulullah untuk dapatkan membantu. Jadi Rasulullah ajar ini doa untuk mengatasi kesusahan, selain daripada diajarkan oleh Rasulullah tentang zikir-zikir untuk mengurangkan kesudahan. Maknanya kita kata, kenapa Nabi ajar aku tidak menyengutukanmu dengan yang lain? Bermakna, maksudnya apa? Dinda Fatimah memfokuskan 100% harapannya, sedihnya, doanya, permintaannya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ini kita tanda bertuhankan yang lain dari Allah. Okay? Walaupun orang tu bagi macam-macam, tapi sebenarnya kita kadang-kadang boleh tergelincir, terpengaruh dengan pangkatnya, terpengaruh dengan duitnya, terpengaruh dengan kedudukannya. Hingga akhirnya kita jadi kuli batak. Kita jadi orang suruhannya. Ini kena hati-hati. Aku buat kerana Allah. Kamu nak bagi duit tu nombor dua. Nombor satu, aku buat kerana Allah, bukan kerana kamu. Sebab itu aku nak mohon dengan Allah supaya dimudahkan urusan untuk membantu kamu. Ini kekuatan. Bukan bermakna bila kita buat kerana Allah tak payah bayar. Jangan. Dia manusia, perlu makan, perlu minum. Minyak je perlu, kereta je perlu minyak. Tak boleh berbuah air dalam tangki kereta. Betul? Bila ramai yang kata, buat kerana Allah, memang kerana Allah. Tapi setiap yang ditanam, mesti ada yang tumbuh. Setiap yang diberi, mesti ada yang diterima. Okay? Ini kekuatan. Ini Allah janji, tak ada masalah. Sebab, tapi janganlah melampau-lampau. Minta benda yang terlalu tak sampai, kata-kata di luar jangka. Salah lagi. Kita harus menerima. Sama ada orang nak beri banyak sikit, ikut rezeki kita. Tapi kita katakan kerja kerana semata-mata kerana Allah, bukan kerana duitnya. Bukan kerana orangnya, bukan kerana bosnya. Kepada setiap usaha, bekerjalah sebagai ibadah, bukan kerana bos. Okay? Suami, bekerjalah bukan kerana anak-anak dan kerana isteri. Tapi bekerjalah kerana Allah. Ini kekuatan pertama yang kita nak.